Kalau dalam main lain. Ni dalam kelas. Okay, private static final. Okay, untuk constant. Ini data type lah. Yang ni string kan sebab dia double quote. Yang ni integer. Itu sebab one. Macam itulah. Okay, ini pun string. Okay, underscore student. Kita ada ID. String Kita ada name. Ini adalah field atau column. Column atau field lah. Ada ID, ada name, ada email, ada mobile. Okay. Kita declare, kita buat dulu constant lah. Senang cakap. Boleh kan? Okay. Itu je lah. Yang ini adalah constructor, normal constructor. Okay. Konteks ni dia akan pass dekat super class constructor. Dia akan pass dekat parent dia punya. Okay, konteks masa pada masa sama dan ada database name yang ada kat atas tadi tu. Okay, ni null yang ni adalah database version. Ini untuk constructor. Okay, lepas tu kita ada two methods. Kan, itu je lah. On create. Okay, kita override lah ni. SQLite database DB. Kat sini, kita ada satu variable query underscore table. Apa-apa nama pun boleh bagi. Tak ada masalah. Okay, kita faham sekarang ni kita nak create table. Create, ada space ni yang lupa Create, nampak ada space ni. Kalau tak error lah. Create, ada space, table space. Ini adalah satu string. String. Lepas tu kita concatenate. Kita merge dengan ni, merge dengan ni. Merge dengan ni. Orang kena faham ni. Okay, lepas tu kita merge pula dengan string ni. Kan one string, double quote. Lepas tu kita merge pula dengan key ID ni. Ni merge ke sini. Key ID dia adalah ID. String. Lepas tu kita merge pula dengan macam tu lah. Dan seterusnya. Sebenarnya panjang lah. Dan kita enter ke bawah. Kita boleh je. Tak ada error kan. Faham? Ni satu SQL statement lah ni. Dari sini sampai sini. Sampai sini. Allah. Sampai sini. Dalam ni. Sampai sini. Okay. SQL statement jadi faham maksudnya kita nak create table. Table tu ada ID. Nama field dia. Sini. Ini dia punya constant dia. Data type dia integer. Dia primary key. Auto increment. Comma. Kedua dia ada name. Okay, space text, comma. Tu dia ada space nampak. Dia ada space ni nampak. Ingat space tu. Spacing tu penting Kalau cantum, dia lain maksud dia. Okay, lepas tu kita db is equal query table. Dia execute lah. Yang ni dia akan execute database. For the first time lah. Kalau database tu tak ada, dia akan create lah. Kalau ada, dia tak buat lah. Ada pun sama juga. Bila tak ada table, dia akan buat. Okay. Dia akan create table tu lah. Jadi case ni kalau kita nak upgrade, kita nak ubah table kita kan, nak alter table kan. Tapi di sini tak ada lah. Kita tak buat yang tu. Ini basic je lah. Maksudnya nanti dia akan drop table if exist. Kalau table, ni contoh ni kalau nampak tak ada all version ni. Sebenarnya ini di sini tak digunakan. Kalau nak nanti aku cari maklumat lah. Kan? Itu cerita yang akan datang. Katalah kita nak alter table tu kan. Okay, yang ni tak ada apalah. Contohnya, okay, kalau dia drop pun nanti ni berlaku, dia akan call balik on create method ke atas ni. Cuma lah, data kosong lah. Itu ceritanya. Okay, jadi jangan ubah ni lah. Sebenarnya ni penting ni. One ni menunjukkan version 1. Kalau ada version 2 nanti awak tukar version 2 tapi awak tak ada script kat sini. Kalau ada script nanti dah boleh detect, awak boleh buat sesuatu. Okay, tak apalah, ini kita belajar yang ID. Ya? Saya nak tanya, sorry. Yang email mobile yang atas tu, yang akan untuk ID ni, email mobile tu datang daripada main activity tu Mana? Tak faham. Ni. Yep. Ya. ID, name, email, mobile datang dari mana? Datang dari sini. Main activity kan? Datang daripada database kita. Database kita ni, kita dah create, kita dah ada database dah. Nampak ni? Okay.
Okay, ID itu kena tahu tu. Kalau typo error pun error lah. Tak betul lah kan. ID, ada name, email. Okay, ini lain tau. Ini ada dua nanti. Ini tak ada. Yang contoh yang tadi tu ID, name, email, mobile je. Ini contoh lain. Ada dua ni. Saya ada modify yang ni sebenarnya. Okay, yang ni sebenarnya database itulah yang kita guna nanti untuk database. Jadi kena tahulah macam ni. Ni database name nanti. Yang ini table name. Ini field dia yang akan ada nanti dalam table. Kena faham macam tu. Okay. Dah ada. Okay, yang ni insert student tu lah. Insert kita tak perlu ada ID. So ada auto increment. Jadi semua yang ada. Yang ni tak ada kaitan. Ini variable. Ini kita bagi. Ikut suka lah. Ikut suka kita lah. Nak bagi apa nama kat sini. Cuma kita tahu kan. Kita dah biasa. Awak pun dah biasa buat program. Takkan nak letak N saja kot kan. Bagilah yang meaningful, ada makna. Okay. Name lah. Name ni merujuk pada name tu. Email, nanti email. Ini mobile. Sebenarnya. Jadi nampak yang name kat sini. Orang nampak name yang saya highlight ni adalah baca dari sini. Itu maksudnya. Yang email ni dia baca kat sini. Faham tak? Yang mobile ni yang dekat sini. Jadi susunan ni kena follow lah. Kena ikut seperti dalam database. Dia ada ID dulu, name, email, mobile. Macam tu. Kena ikut. Jadi ID tak perlu. Auto. Lepas tu ada name. Ni key name. Key name ni ini constant name. Okay, value dia atas tadi lah. Ni. Name jugalah. Contoh ni. Name juga. Ikut susunan dia. Lepas tu ni value. Nilai dia. Value dia. Kan? Field, apa value dia. Dia mesti dalam pair. Ada key, ada value. Ni kita panggil key. Ini adalah key. Ini adalah value. Dia mesti one pair. Ini key dia. Ini value dia. Ini nama field yang kedua. Ini value dia. Faham? Ini yang ketiga. Ini value dia. Okay. Jadi kita guna apa? Content values. Ni data type ni. Ni values ni ikut suka nak bagi nama apa pun. Equals to new content values. Ni kalau nak bagi ni jarakkanlah. New content values. Create object. Lepas create object baru kita boleh call method put ni. Kita call lah. Sekali untuk masukkan yang ID tak perlu kedua tu name. Call sekali lagi put ni untuk email. Okay, habislah. Sampai habis yang kita nak masukkan. Okay, selepas tu baru kita call method DB. DB ni dia ada reference dia. Ni method dia insert ni. Okay, dia ada 3 parameter. So, table student. Apa value dia kalau pandai. Jangan tengok sini pening janji sini. Kalau tengok sini, ini nama constant tau. Value, nilai dia ini. Ni. Jangan jadi pening. Itulah sebenarnya yang dia ambil. Macam variable lah. Variable ada value dia constant, ada value dia sama. Boleh kan? Macam tu. Okay, lepas tu okay, yang ini null lah. Sebab dia tak guna kolom tu untuk ni. Dia guna values ni. Dia ada banyak cara. Yang ni guna cara ni. Yang ni null. Okay, ni values ni adalah ini tadilah. Yang kita guna kat atas tadi ni. Okay, dia akan execute lah. Bila ada error, dia akan return -1. Kalau tak, dia akan return row ID. ID apa yang dia masukkan tu. Yang new ID tu lah. Sebenarnya. Jadi kita boleh gunakan nanti return ni. Nak guna kat sini boleh, nak guna kat sana boleh. Kita boleh test. Kalau katalah kita baca dia sama dengan -1, maksudnya error lah. Berlaku. Kalau tak, okay. Macam itulah. Okay, dah settle dah ni, DB close, tutup. Database tu. Dah selesai. Ni, tutup. Return INSO. Itulah. Faham kan? Saya ulang balik ni kan. Macam tadi, sebelum ni dah dengar. Yang semalam pun, group 4C pun, saya dah ceritakan benda sama ni. Saya ulang lagi. Betul, faham kan betul. Okay, ni get data ni, kita nak baca semua data. Get all data. Nak baca semua record yang ada dalam table tu. Ni method ni nama kita bagi ikut suka. Faham tak? Ni kita buat. Okay, dia akan return string. Okay, bila get data,
Adalah get readable database ni. Ke atas tadi ni, get writable database. Sebab insert, update, delete. 3 operation tu akan mengubahkan konten. Bila insert, daripada tak ada, berubah. Kalau kita delete, daripada ada, jadi tak ada, berubah. Update, nilai berubah. Jadi bila tu, kita akan ingat ni, this.get writable database pasal benda DB. Kalau dia menggunakan select tu untuk kita nak read atau review tu, tak perlu. Kita guna get readable, bukan writable. Okay, jadi untuk get ni, kita kena ada array of string. Ini kan array kan? Array of string. Nama ni bagi nama column. Memang kita nak pegang columns yang kita nak baca tu. Okay, jadi new string, kita create satu array of string dan kita initialize. Jadi kita gunalah constant yang ada kat atas tadi. Ini ID, ini name, okay, pakailah key email, ini mobile. Kan guna, itulah tujuan constant. Tahu tak? Kalau saya ubah kat atas ni, contohnya, saya ubah ni, automatically semua berubah lah. Mana yang kita pakai KID tu. Itu tujuan dia. Okay, lepas tu, okay, untuk get data guna query. db.query. Okay, first parameter dia table name. Columns yang kita atas ni. Maksudnya kita nak select all. Sebenarnya select all. Kalau ingat sebenarnya, kalau sebenarnya macam ni. Sebenarnya macam ni. Tapi sebab tu dalam bentuk function kan. Kalau ingat lagi benda ni. Macam ni. Select kan. Select apa tadi? ID kan. Name sepatutnya macam ni nak kerja sekali jumpa. Apa lagi email tak atau apa mobile kan macam ni kan. Atau from kan. From student kan macam tu tadi kan. Kan. Ada where tak? Tak ada. Sebab apa tak ada? Kita nak select semua sekali. Sepatutnya macam ni. Select ni kan column. Semua kita nak. From table name. Jadi kat sini itu sebab kita faham tak? Itu sebab dia ada ni array of string untuk pegang kolom tu. Ni susunan kena betul. Supaya senang nanti awak confuse lah. Dia lagi lah ni. Ikut ni kan. Lepas tu kat sini untuk method ni function ni table student. Maksudnya table name. Kat sini kan ada ni table ni table ni. Okay, lepas tu dia ada columns. Nampak? Column. Kat sini kan ada columns. Macam tu. Macam tu lah. Lepas tu yang lain ni, selection ni tak guna kat sini Pak. Null. Selection ni maksudnya yang ada where the condition. Ini argument dia. Pak, ni kalau awak nak, dia boleh nampak sini. Kalau nak guna group by, kalau guna having, order by. Jadi yang mana kita tak guna tu kita null. Jadi ia akan return cursor. Cursor ni lah kita akan guna nanti untuk access yang record yang dia baca. Record yang dia dah baca. Okay, dia. Okay, katalah sini bayangkan. Kita ada table. Kita ada database. Akan dapat database dia, nama dia database.db. Ni database dia. Okay, lepas tu kita ada table. Table ni. Table ni ada 5 column. 1, 2, 3, 5. Kan, apa atas dia ada ID. Ni mula-mula. Ada name. Name dan seterusnya lah. Faham? Table ni nama dia student. Macam tu. Jadi, bila user dah masukkan record, dia akan masuk lah kat sini. Ni mungkin nombor 1 mula-mula. Adalah value dia. Auto increment adalah value dia. Faham tak? Ini untuk apa? Ini untuk email. Tak muat ni. Untuk email. Ini untuk mobile. Ini untuk email. Mobile cukup lah kan? Ada 4 je. Ni tak payah. Ada 4 je. Okay lah. Ada 4 saja.
ID, name, email, mobile. Ada 4 je. Jadi 3, 4 sampai katalah apa-apalah 100 untuk contoh. Sekarang ni kita nak baca, nak read, nak baca. Nak baca supaya kita akan dapat nanti virtual table lah dalam bentuk yang ni. Kita nak baca, nanti cursor ni yang akan point kat sini. Point dekat yang baca tu. Lebih kurang sama macam ni jugalah. Dia akan baca lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama, ada satu table. Kan, contoh ada 4 column, lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu lah. Ada ID, ada name, ada apa. Jadi dia akan dapat lah. Macam tu. Nampak? Sampai 100. Cursor ni point kat sini. Ini yang dalam database. Lepas tu yang di hasil dia. Bayangkan macam ni. Bayangkan cursor point dekat yang dia baca. Contoh, kata saya buat macam ni. Faham tak ni? Nak cerita kat awak ni. Katalah kita ada tambah sini, ada where. Contoh, where katalah ID equals to 1. Contoh. Dia tak ada dapat macam ni. Kalau macam tu, yang ni akan dapat, cursor ni, cursor ni, akan point dekat table ni, ada satu record je lah. Ada 4 ni, ada satu je. Ni ID, ada name, ada email, ada mobile. Ada satu je. Sebab ada ni. Maksudnya bergantung pada apa yang awak nak ambil. Faham? Kita ada cursor sini. Cursor ni. Ada cursor sini. Jadi kalau kat sini, yang tadi, pada return, pada cursor. Kita guna cursor ni. Ni nama kita bagi. Data type dia cursor. Yang saya gerak ni tu panggil apa? Cursor kan. Cursor ni untuk tujuan apa? Cursor ni kita nak point kan. Jadi cursor dot get column index. Kita boleh call method get column index, kita pass key ID. Key ID ni apa value dia? ID. Bermaksud kita nak tahu untuk ID yang ini ID ni apa indeks dia? Apa indeks dia? Sebenarnya kalau nak tahu, yang mula-mula ni mesti 0 lah. Indeks dia. Indeks dia mesti 0. Indeks dia mesti 0. Ni 1, ni 2, ni 3. Ni apa tadi? Ini name, email, mobile. Gitu. Jadi kita nak tahu apa indeks untuk ID ni. Apa indeks untuk name. Apa indeks untuk email. Apa indeks untuk mobile. Kan? Ni cara dia. Kita boleh guna je method ni. Get column index, parameter dia, field name tu, column tu apa. Dia akan return integer. Kita assign akan variable ni. Index ID. Itu maksudnya index. Cursor.get column index. Key name. Name. Dia akan return, assign dekat iname. Yang ni sebenarnya kalau nak tahu, ni pegang nilai 0. Kalau nak tahu. Ni pegang nilai 1, ini 2, yang ni 3. Macam tu lah. Lepas tu dia ada satu string. Satu ni lah reference lah of string type. Dia initialize dia empty string. Maksudnya sekarang ni dia ada satu nama ni result kan. Result ni nilai dia adalah empty string. Empty. Faham tak? Dia mesti rapat. Kalau macam ni, ini bukan empty. Saya nak beritahu awak ni bukan, sebab ni ada space. Ini bukan empty string. Empty string mesti rapat. Dia tak ada space. Maksudnya double quote, lepas tu terus double quote. Empty string. Itu istilah empty string. Faham? Sekarang ni, result ni, kita nak semua simpan dalam result ni sebenarnya. Result ni pegang output tu. Sekarang apa tak? Ada for loop. Ini kan initialization. Yang lagi tak belajar looping. Ini adalah condition untuk berhentikan dia. Ini adalah updating untuk ubahkan nilai dia lah. Jadi untuk initialization, cursor.move to first. Bermaksud kita nak supaya cursor ni, sebenarnya kita bayangkan nanti ada satu macam point lah. Point kat sini. Macam tu. Move to first.
Supaya, faham tak? Dia macam logik, dia macam, saya boleh ikut. Dia macam game. Satu benda kita main. Okey, kita nak gerakkan. Tentu wow, kena berimajinasi. Bos ronok. Kalau tak susah. Kan? Okey, jadi lepas kita dah point kat sini, baru kita boleh baca row ni. Tidak macam nak baca. Okey, baru kita baca. Macam ni nak baca, ni, macam ni kita nak baca value kat sini. Ni. Macam mana kita nak baca value kat sini. Ni apa value dia ni, apa value ni, apa value ni. Ini pun sama. Ni macam mana nak baca ni. Kan? Okey. Kan? Dah point nak baca kan? Okey. Sekarang ni nak baca dia, kita gunalah ni. Ni cursor dot get string. Okey, get string ID. Contohnya. Faham tak? Sekarang ni get string ID. Ni sebenarnya kosong lah. Jadi dia akan ambil, okay, dia akan baca sebagai string lah. ID ni dia ambil sebagai string. Sekarang ni. Okay, sekarang ni, yang ni dia baca ni. Dia baca ni, dia simpan dalam ID ni. Salah. Apalah saya ni. Dia simpan dalam apa tadi? Variable dia. Allah. Nanti. Apa saya ni? Dia return. Dia simpan pula, ya Allah. Dia return je. Ini kan string. Ini string. Lepas tu dia merge dengan value ni. Okey, cuba tengok sini. Saya biar faham ni. Tengok ni. Result sama result plus. Maksudnya, result kita atas tu. Ni. Result kan? Sama dengan result kan? Plus apa? Result ni nilai ni. Ini pun sama. Sebenarnya. Okey, plus apa? Plus, kalau boleh tengok sini. Ni saya faham ni. Plus. Okey, plus apa? Plus apa ni? Ni saya turun ke bawah ni. Plus apa? Plus ada string ni. Okey, string tu. Dia keluar sini lah. Kalau nak, boleh buat macam ni. Ada string tu. String. Ada ID. Kan? Tanda space. String. Lepas tu plus. Nampak? Plus. Okey, kat sini apa? Dia akan return ni. Kalau kita faham ni. Return apa? Return value kat sini lah. Yang ni. Katalah number 1. Dia akan return 1. 1 tu sebagai string. Tak string boleh. 1 ni. 1 ni adalah string. 1. String. Lepas tu plus. Nampak? Plus tu dia gabung. Concatenate gabung. Okay. Lepas tu ni new line. Backslash n maksudnya new line. Maksudnya dia macam ni lah. Sekejap mana pula benda ni pergi. Ni backslash n ni maksudnya new line. Lepas tu plus lagi. Maksudnya baris yang kedua. Baris yang kedua dia apa? Ambil name pula. Name. Macam tu. Kan? Okay. Name. Faham tak? Ni. Ada lain. Lepas ada name. Name. Lepas tu. Kan plus. Okay. Apa name dia? Dia memanjang namanya. Dia kan panjang tau. Apa name dia? Name yang dia dapat tu. Lepas tu dia ada plus dengan new line, sambung bawah sini. Dia plus dengan pula apa tu email, contoh email. Lepas tu plus dengan email yang dia dapat tu apa. Plus, lepas tu plus new line, faham tak? Macam tu. Plus naik ni. Lepas tu plus dengan email apa, mobile. Nampak? Mobile. Lepas tu dia plus dengan apa value dia dapat kat sini. Lepas tu dia plus 2 kali backslash n. Supaya antara satu record, yang record tu ada space. Okey, yang ni apa berlaku? Kau nak tahu? Ni faham tak ni? Saya nak ajar awak ni. Ini apa berlaku sini? Apa berlaku sini? Ini sebenarnya akan jadi satu string. Dia akan jadi, sebenarnya ini kan empty asalnya. Ini empty. Jadi, dia cantumnya ni, kalau tahu dia akan jadi macam ni. Satu string je. ID sama dengan 1 contohnya. Macam tu. Lepas tu ada backslash n. Dia akan jadi macam tu. Lepas tu dia ada name. Dia akan jadi satu string.
name, lepas tu ada nama, katalah Ali ke, contoh, kan. Lepas tu ada /n, lepas tu ada email, satu string. Lepas tu dia ada value dia lah, Ali, apa, add, apa kan, okay. Lepas tu ada /n, lepas tu sambung dengan mobile, nampak? Mobile, apa mobile 012 ke, lepas tu ada /n, ini adalah satu string. Jadi result ni, sekarang ni nilai dia adalah ini. Untuk first round, result tu sekarang ni dah pegang nilai ni. Faham tak? Ni sebab belajar programming pun kena faham. Lepas tu bila dia ulang balik, okay, dah selesai kan sampai sini tadi. Sampai sini tadi dah selesai. Dia akan pergi ke sini. Faham tak programming? Cursor.move to next. Maksudnya dia akan pergi ke baris kedua ni. Record yang kedua ni. Ni. Record yang kedua. Ni agak sebab dia nak baca satu-satu. Record yang kedua. Lepas tu dia akan ulang benda yang sama. Dia akan test kat sini dulu. Sebelum tu dia akan test. Dia akan test kat sini. Dia tanya, dah habis baca tak? Record semua. Is after last. Maksudnya dah lepas last record tak? Belum. Belum, dia akan buat lagi. Dia akan ulang benda yang sama. Sekali untuk baca second record. Jadi maksudnya result ni dia semakin panjang. Tambah lagi untuk yang, faham tak? Sebenarnya dia akan sambung lagi ni. Sebenarnya nanti ini akan sambung dengan ID 2. Best lah macam tu. Ada name, sambung. Lepas tu sambung lagi dengan ID 3, sambung. Panjang. String tu akan jadi panjang. Ini satu cara lah untuk kita pegang output tu. Faham? Bila display nanti, elok lah. Kau nampak macam dekat tu lah nanti. Faham? Tak berapa cantik lah urusan saya ni. Dia akan ulang sehingga habis dia baca record tu. Sehingga habis, sampai habis. Sampai last dan habis. Barulah dia akan berhenti. Faham tak? Baru ini akan force. Lepas tu dia akan tutup database. Dia return result. Result tu adalah string yang panjang. String yang panjang. String panjang. Dia bertambah-tambah. Expand. Faham? Okay. Ni get data. Delete student tak ada apalah kan. Sebab dia sekarang ni nak delete kena ada primary key. Kena ada key dah. Unit apa primary key lah. Primary key untuk record tu. Sekarang ni long kan. Long. Okay, long sebenarnya lah. Okay, kalau kita sebenarnya tak esah integer pun boleh ni. Tak mesti long tau. Tak mesti long, integer pun boleh. Sebab ni method kita buat. Ni method kita buat. Integer pun boleh. Tak mesti long lah. Melainkan kalau data kita, record kita terlalu besar sampai integer tu tak cukup, tu kena long. Tu sebenarnya long ni lagi selamat. Long ni, faham tak? Long ni size lagi besar. Faham tak? Awak belajar. Dia long ni versus dengan integer, dia long ni lagi besar size dia. Maksudnya kalau kata sini integer 32 bit, long ni 64 bit. Masa long ni boleh pergi lagi banyak lagi. Size, nilai lagi besar. Itu je lah. Kalau belajar programming, nak tengok nilai dia gantung juga pada compiler kan. Ni C++ lah. Tapi ceritanya kita boleh nampak lah. Kan, 64 bit lagilah besar kan. Boleh simpan nombor. Okay. Okay, kalau gitu pergi sini ya. Pergi sini. Boleh kan? Okay. Faham lah integer pun boleh. Okay, sebab dia delete, kita this the get writable database equals to DB. Faham tak? DB ni kita tak perlu declare dalam ni sebab kita declare dia di dalam ni kelas. Bila declare dalam kelas, bukan dalam method kan. Ingat tak? Variable lah kan untuk kelas tu. Jadi kita boleh guna dalam mana-mana method. Tu kita boleh guna je lah kat sini. Okay, get writable. Okay. Lepas tu kita nak apa? Kita nak okay, ada dua cara kalau tengok sini. Ini cara yang pertama. Saya tunjuk. Nampak Walaupun dalam grey color ni. Kalau saya buang ni lah. Ada error tak? Tak salah.
Okey ni. Okey, salah satulah kita boleh guna. Okey, yang first yang ini. Yang ini, yang saya highlight sekarang ni, yang ini, okey, kalau nak guna cara yang ini, dia sama ya, okey, delete, okey, lepas tu ada table name, kat sini ada where clause tu, okey, key underscore id plus, okey, nampak ini adalah string, plus ini adalah L. L ni ada kat sini. Terus macam tu. Teruslah. Ini adalah condition syarat dia. Lepas tu null. Yang ni null. Pasal kita tak guna bahagian argument. Argument tu kita tak pakai. Argument tu kat sini. Kita dah letak dah. Ni argument. Kita dah guna argument tu dekat where clause. Jadi yang where argument ni null. Okay. Yang cara kedua ni. Saya dah tunjuk awak ini. Yang kedua ni. Okay. Nampak sini. Dia lain kan cara dia kan. Di sini kalau belajar web programming itu. Dia ada PDO panggil. PDO. Dia style dia macam ni lah. Maksudnya kita akan guna question mark. Maksudnya argument ni dia tak letak kat sini. Dia tak question mark dia. Equals question mark. Okay, argument dia sebelah sini. Tapi untuk argument ni dia mesti dalam bentuk string lah. Sebab kan kita kan long integer. Parameter kita tu. Jadi awak kena convert jadi string. Sebab ada array of string. Ni, array of string. Jadi kena convert ini jadi string. Macam mana convert jadi string? Guna ni string dot value of n. Convert jadi string. Macam tu lah kalau faham programming tu. Kalau ada error tu tahu. Oh kena convert. Macam tu. Faham dah ni saya bercakap ni saya kongsi. Siapa yang boleh dapat lah. Saya harap macam tu lah. Mana yang tak tu cuba fikir-fikirkan. Dia kalau tak awak main hafal. Hafal je. Oh jumpa dia macam ni. Padahalnya ada sebab kenapa kita buat benda ni. Kalau ini string tak payah. Tapi sebab dia integer. Faham? Kita pass long integer. Okay, update dengan insert dia nampak dekat-dekat kan. Ni insert. Insert kan. Cuma insert dia tak ada ID lah sebab dah auto. Kalau update ni dia ada ID lah. ID dia kan long. Okay, dia guna long integer sini. Okay, long integer ni ID dia. Okay, string. Sebab ID kan integer kan. Declare dalam table tu. Okay, string. Okay, dia tekan string. Okay, lepas tu get readable database lah. Okay, yang ni guna content value juga. Okay, dia ni lah. Masukkan lah. Key name apa value dia, key email apa value dia, ikut yang pas kat sini. Okay, lepas tu kita call method update. Ini table name, values yang kita kat atas ni tadi. Dia call macam tadi. Okay, where clause ni di sini kita argument ni kita guna kat sini. Macam tu lah. Kalau tak dia ada dua cara kan. Kena buat macam dekat atas ni. Lebih kurang macam ni lah. Kena ada ni. Sebab saya guna cara ni. Mana satu nak guna. Ini bagus juga cara ni. Segi hacker tak boleh nak hack. Kau belajar lah. Kan okay. db.close. Ni get name ni kita nak baca satu-satu. Nak ambil satu-satu. Maksudnya. Contohnya. Okay. Awak access satu record. Dan kita nak pegang macam ni. Masuk satu-satu ni kita nak ambil. Kita contoh kan. Faham kan? Satu-satu tu separate tau. Maksudnya. Mana lah ni. Okay, nak padam. Okay, sekarang contoh ni pun dekat first record. Kita nak Azal, name. Ambil Ali. Macam tu. Email. Ambil dia punya address dia.
Tunggu azan Okey, kita sambung. Ni maksudnya kita access katalah first record tu ID equals to 1, kita nak baca. Okay, nak baca Ali value contoh, kita assign kat satu variable. Yang ni assign ke satu variable. Kan kita simpan berasingan. Kita tak ambil dia. Macam tadi tu kita simpan ada satu string. Ni setiap tu ada satu variable dia. Okay. Jadi kat sini, kita ada satu method untuk dapatkan nama. Satu method untuk dapatkan email. Macam tu lah. Satu method untuk dapatkan mobile. Kau faham? Sebenarnya sama je cara dia buat. Okay, akan tengok untuk dapatkan nama. Tentu kita kena paskan primary key. Primary key tu merujuk pada record mana kita nak. Okay. Lepas tu, yang ni mestilah get readable kan. Sebab dia untuk dapatkan je. Select je. Okay, kolom ni kita nak baca untuk semua. Kita nak baca rekod tu untuk semua. Dia ambil semua. Senang kita ambil semua lah. Sebenarnya boleh pilih. Dia ambil semua. Boleh je awak ambil name saja sebenarnya. Okay, dia ambil semua. Faham tak? Semua field kita nak. Rekod tu nak semua field. Okay, ni lah. Okay, lepas tu kita guna query macam tu. Macam tak atas tadi tu. Table student, column. Okay. KID equals to L1 ni, L1 ni maksudnya ni lah. Yang ni, public key ni. Okay, line tu kita tak guna. Null lah. Null. Okay. Dan faham? Okay. Jadi logiknya, kalau katalah successfully executed, maksudnya dia akan jumpa satu record je. Kan? Based on this primary key. Takkanlah jumpa two records kan. Sebab primary key ni kan unik. Dia akan point to the one record only kan. Jadi dia akan return satu record saja. Macam ni kita nak supaya cursor tu point dekat record tu. Okay, sebelum tu kita test dululah. Ni, if cursor not equals to null. Maksudnya kalau true, maksudnya ada record found. Record found. Lepas tu kita nak supaya cursor point dekat record tu. Okay, jadi kita buat cursor.move to first. Dia akan pergilah first. Kalau satu pun, dia first lah kan. Kalau 10 pun, dia akan ambil yang first. Faham tak? Faham tak ni Hewa? Faham tak? Satu record je, move to first lah. Iyalah. Kalau 10, dah ambil yang first, yang atas. Yang pertama. Sebab yang sekarang ada satu record je. Kan, move to first. Okay, dia akan point kat record tu lah. Okay, lepas dah point kat record tu, baru kita guna cursor .get string. Sebab kita nak assign dekat variable string ni lah. Okay, return str. So ubah sikit. Dalam tu name str. Tak nak biru. Dia akan return lah apa yang dia access tu. Kalau Ali lah. Return. Tu kita tutup, return null. DB close, return null. Okay, yang lain sama. Sama, yang beza kat sini. Nampak? Tu, return ni apa? 1. Kenapa 1? Sebab second column. Kenapa 2? Ini third column. Ni 3 ni adalah fourth column. Last column. 0, 1, 2, 3.
0, 1, 2, 3. Ni fault column betul. Faham ni. Nak baca satu. Kat mana guna ni? Kat mana guna get name ni? Kat sini. Guna dia kat sini. Kita view dulu. Okay, bila kita view sekarang, okay, awak akan nampak lah kat sini ada berapa record kan. Okay, ID 5, 7, 13, 14, 15. Sebab yang lain ni saya dah delete. Saya dah main-main, saya dah delete dah. Yang sekarang ada 5, 7, 13, 14, 15. Contoh 13 ataupun 7 lah nama ni saya. 7 ni. Okay, sekarang ni awak tengok Okay, ID ni saya key in 7. Okay, sekarang bila saya klik view. Sorry, bukan view. Salah. Okay, 7. Saya klik search. Bila saya klik search button, dia akan display name, email, mobile. Inilah fungsi get name, get email dengan get mobile. Sebab dia separate name satu, email satu. Contoh saya tekan search nampak? Keluar nama, keluar email, keluar phone number. Macam mana boleh dapat satu-satu tu? Hanya dah metodnya. Okay, kalau nak faham lagi tekan search kan. Okay, pergi dekat sini. Ni kalau faham ni, boleh cerita macam ni. Search sebab kat sini. Saya tutup ni. Nampak ni. Bila user klik dekat button search. Nampak? Klik kat button search. Okay, kita dapatkan apa user masukkan dekat. Kita baca ni. Baca dekat blinking cursor ni. Ini apa ni? Edit text ni. Ni. Edit integer ID. So, ubah nama. Sebab nilai dia. Data type dia integer. Ni. Kan. Dia baca string Apa yang kita baca dalam ni mesti dalam bentuk string. Cuma integer ID ni adalah dalam table tu. Yang keliru sudahlah kan. Okay. Get text to string. Dia akan return string lah. Ni kita nak baca. Yang 7 nanti ni 7 ni akan assign dekat ID. ID kita adalah string. Faham tak? Okay, lepas tu nanti kita test. Kalau kosong, saya kosongkan. Faham tak cara belajar ni? Ni awak boleh buat sendiri. Tak boleh delete tak boleh delete boleh delete. Tak boleh delete. Boleh. Okey, tak boleh. Okey, sekarang saya delete untuk edit text ni kosong. Bila kosong salah empty, maksudnya ID kita ni akan pegang empty tau. Empty string. Empty string. Bila empty string, okey. Jadi kat sini akan true. Nampak cara dia? Bila true, dia guna toast ni, dot make text ni, dia akan display lah. Ni, benda ni. Message ni. Jadi tak sini, berlaku tak? Sekarang ni empty, kita tekan search. Tu, please fill the ID. Nampak? Tu cara belajar. Masa kita clear. Clear tu, siap satu tu, orang faham tu sebenarnya. Okay, kalau saya masuk value tadi katalah 7, 7. Sekarang dia bukan empty. Dia ada value dia. Kan string lah, string baca sebagai string. ID ni string sebenarnya ni yang keliru. Okey, sekarang ni false lah. Yang ni false. Bila false, dia akan buat else. Kat sini ada try catch. Tujuan dia nak handle nanti. Kalau masa execute SQL tu ada error lah. Kat sini. Kalau ada error kat sini nanti, dia akan throw dekat ni. Kat sini lah. Throw sini catch kan. Exception ni, dia akan execute ni. Dia akan display message. Kalau masa dia execute SQL tu ada masalah sebab ID tak ada dalam data table. Tu cara dia nak handle. Okey, kalau katalah contoh tak ada masalah, ini lepas, ini lepas, ini lepas. Dan itulah kan. Lepaslah kan sebab yang benda yang sama, rekod yang sama. Dia akan set apa ni? Edit text name ni point kat mana? Faham tak? Dia point kat sini. Dia point kat sini. Lepas tu dot set text name. Nampak? Keluarlah Azizah Makswawi. Nampak ni. db.getName L1. L1 ni panggil key. Assign kat name. Itulah tujuan ni tadi ni. Ni. Get name ni.
Ini kan return string kalau faham lah. Itu tujuannya. Kita guna ni dalam sini. Jadi keluarlah ni. Keluar sini, keluar sini, keluar sini. Kalau saya buat yang tak ada, contoh 77, 77. Mana ada? Tak ada. Okey, apa berlaku? Bila tak ada, ini akan error kat sini. Sebab dia tak jumpa. Tak ada. Dia akan throw cache kat sini. Throw exception kat sini, throw kat sini. Cache kat sini. Jadi akan keluar apa sini? Ini, contoh, search. ID is not available. Sebab search ni, ID is not available. Maksudnya keluar ini. Ni tadi, ni. ID is not available. Nampak? Macam contoh, alhamdulillah lah saya boleh faham. Contoh. Jadi saya boleh cerita kat awak. Setiap satu tu apa berlaku, apa dia. Jadi kita seronok lah, kita faham. Itu saya kata macam game. Macam game ni maksudnya kita, game ke sesuatu benda lah kita nak buat. Macam Lego. Super suka main Lego. Main Lego, pasang-pasang jadi kereta, pasang dekat terbang, Lego. Jadi kita nak buat satu benda tu, kita kena ada asas. Kita kena faham. Kita ada idea dan kepala kita ada idea. Tapi nak buat tu kita kena ada asas. Supaya kita boleh buat lah. Kalau tak nanti sangkut. Bila sangkut dah susah. Itulah yang jadi tu. Dia tak tahu apa nak buat kan. Last sekali copy and paste kan. Cari kat mana ada. Tak boleh macam tu. Kalau kita nak belajar, kita buat sendiri. Kalau boleh 100%. Kalau tak boleh 100% pun 90%. Contoh 10% lagi mungkin kita refer kat mana-mana. Contohlah kan. Jangan pula ambil je daripada mana-mana sumber. Habis lah. Habis hanya tu. Kalau kita kerja nanti, macam mana? Kalau kita kerja nanti. Habis lah. Tu nak beritahu pada awak ni, yang ada sekarang ni. Faham kan? Macam tu. Cara dia lah. Kalau nak bagi faham belajar. Jangan main-main buat assignment tanpa faham. Yang nak bagus fahamkan. Bincang sama ahli kumpulan. Bos Ronok. Bincang lah dalam grup tu, bincang ni apa maksud dia. Ni apa nak buat. Buat best. Bukannya awak lepas tangan. Okey, kau buat ni. Lepas tu, masing-masing dia tahu. Jangan. Salah cara. Kita grup ni, sebenarnya, kita semua nak ambil tahu. Jangan buat macam tu sudah. Engkau guna Microsoft Word nanti buat report. Tu kerja kau. Yang dia tak ambil tahu pun pasal database design ke, pasal apa coding tak ambil tahu. Yang kau buat coding, yang kau buat ni. Kalau macam tu lah cara buat. Dia panggil apa? Dia panggil apa dia panggil? Awak dah pisah-pisahkan benda tu. Istilah. Kalau macam tu, awak tak dapat keseluruhan. Ilmu tu tak dapat. Nak dapat, sebenarnya memang awak boleh assign. Boleh. Tetapi, lepas tu suruh dia ceritakan. Kita berkongsi, buat sama-sama. Kalau yang tak betul, kita betulkan. Kalau tak cantik-cantikkan. Barulah satu kumpulan. Kalau buat grup lah. Ceritanya. Okey. Jadi cerita tadi dah settle kan. Yang bahagian DB helper ni, itulah dia. Habis ni, DB helper ni. Yang kita akan guna nanti dekat sini. Main activity. Kat mana? Kat atas ni kita dah declare dah. Faham tak? Kalau ini kita tak buat, yang ni error lah. Sebab ini baca daripada apa yang kita dah buat ni. Dalam package yang sama lah. Boleh baca. Kalau tak ada ni, error lah. Sekarang ni dah ada. Buat ni dulu lah, maksud saya buat ni dulu. DB helper dan Java ni dah ada, barulah buat yang ini. Kan ini tak ada masalah, macam biasa kan, betul tak ni? Kalau ada apa-apa tanya saya ni, okey, tak ada masalah. Sepatutnya ini pun sama ni, apa saya gerak-gerak ni. Tak ada apa ni, ni kita create objek. Pas lah dia punya list ni, konteks ni. List ni refer pada kelas sekarang ni. Kan? Okey. Sekarang kita tahu sini. Ini on click ni, daripada sini lah. Kita nak tahu user klik mana? Insert, view ke? Delete ke? Update ke? Search. Mana kita tahu? Kan betul tak? Saya tanya soalan. Boleh tak user klik serentak insert dengan view sekali? Tak pasti. Tak pasti lah. Dia akan baca satu. Yalah. Ada awak buat test dekat mana application. Saya pun terfikirkan apa jadi kalau saya tekan dua-dua. So saya just assume mana lagi cepat. Dia akan yalah, dia akan baca kot yang mana yang
dulu tu initiate top itu je baca dulu kan. Yelah Kalau dua-dua at the same time macam mana? hang dia tengah. Tak adalah dia handle kot. Hang ke macam tahu apa berlaku? Tak tahulah, awak test lah. tak salah kita berfikir macam tu. Awak semua yang ada ni sebenarnya kita kena, dia sebenarnya bergantung zaman awak dulu. Zaman kanak-kanak awak suka apa, macam itulah. Orang yang suka main yang jenis yang apa, yang macam Lego ke, dia punya suka berfikir tu, dia akan berfikir-fikir lah. Macam saya orang susah. Saya tak ada main Lego pun. Saya cerita Lego tu sebab apa? Saya dah bekerja ni barulah beli-beli. Bayangkan tau. Saya dah bekerja baru saya beli Lego untuk anak. Saya tak pernah. Selalu susah orang kampung. Jadi apa mainan saya dulu, kita kampung biasalah zaman-zaman dulu mana macam awak kan. Main apa Okey, katalah nak main gasing tu belilah, tak erti nak buat sendiri. Contoh saya buat apa tu, bintang ninja. Ninja kan ada bintang, ada baling tu kan. Saya buat dengan penutup botol. Ada botol kaca tu, ada penutup tu. Saya ketuk dengan hammer. Kat kampung lah hammer, ketuk hammer tu bagi lepeh. Lepas tu saya ambil gunting kain lah, gunting besar, saya gunting jadi bentuk bintang. Dia bintang lah. Lepas tu saya baling bintang tu dekat mana? Dekat dinding rumah. Rumah kampung, papan. Melekat lah. Wah, sonok ni kan. Termasuknya cerita kat awak ke apa? Nak cerita, kita ni kena berfikir. Dia tak boleh macam nak senang je, tak boleh lah. Ada masa kena fikir. Mana kita boleh buat, kita buat. Faham tak? Macam itulah cara nak latih lah. Okey. Tak apa. Okey, saya nak share dengan awak je lah. Saya bukannya orang senang sebenarnya. Orang susah. Dan keluarga saya orang pertama masuk universiti. Kalau nak tahu. Saya umur 9 tahun lagi dah tak ada ayah lah. 9 tahun umur saya. Standard 3 years saya dah tak ada ayah lah. Anak yatim. Hidup susah. Cari kayu api apa semua. Kalau nak tahu. Jadi kekuatan saya apa? Itulah kekuatan saya kalau nak tahu motivasi saya belajar dulu sekolah rendah. Itulah dia. Nak mengubah nasib keluarga. Kita masing-masing ada benda dalam diri kita. Jadi awak kena keluarkan kebaikan, keluarkan yang positif tu. Sebenarnya ada. Awak akan cari apa yang ada kat diri awak, apa kekuatan awak, apa kelemahan awak. Kelemahan tu kita atasi ya, kita cuba baiki. Mana kekuatan diri kita tonjolkan. Betul? Macam tu lah. Apa kekuatan awak? Kuat menghafal. Gunalah kelebihan awak menghafal. Awak apa? Suka matematik, gunakan. Maksudnya itu awak kena adalah cara supaya awak boleh gunakan kelebihan awak tu. Faham tak? Kelemahan tu janganlah ni. Kelemahan tu atasilah, baiki pelan-pelan. Macam tu cara dia lah. Okey, apa tadi button ni. Okey, kalau kita tengok ni balik. Sekejap saya kadang jelas saya suka berborak tu, kongsikan awak lah semua. Banyak cerita kalau saya nak cerita dengan awak. Banyak cerita. Tapi itulah. Tak ni pula. Tak keluar siapa. Ni. Okey, lepas tu save lah. Save ni maksudnya create ya. Ini R. Read. Ini delete lah. Update. Search. Jadi cukup lah ni. Kalau kata nak buat satu application, kalau ada ni dah okey lah, cantik lah. Cuma ni tak berapa bagus lah cara dia. Okey. Apa awak nak tanya saya? Soalannya. Sekarang ni, apa nak tanya? Kalau kita pergi kat sini. Ada satu contoh. Saya nak tunjuk. Silakan. Apa dia? Sorry sir. Tadi kan sir kata, tadi kan kat bahagian DB helper kat Java tu, kan ada macam key mobile, key name semua tu kan? Yang mana? File mana? DB helper.java. DB helper? Yeah. DB helper, okay. Kan ada key ID, key name mobile semua tu kan. So yang ID yang key, lepas tu underscore ID tu, yang ID tu dia variable name kan? Right. Mana? Ini? Bukan sebelah. Key underscore ID. Yang ID tu. Oh, yang ini. Okay. Yang ID ini, tu. Okay. Dia macam ni.
dia kalau tak ada ni kita bagi variable lah. Sebab dia ada private static final ni, kita sebut dia constant sebab nilai dia fix, nilai dia tak boleh ubah. Ada variable lah. Dah masa variable macam cakap variable. Yang tepat dia adalah apa tak beza variable dengan constant? Faham dia tu. Faham kan? Nak Dah, kata variable nanti keliru pula. Kalau variable ni, okey lah. Kalau katalah saya buang ni. Ni kat sini. Saya buang. Ni tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada. Contoh contoh lain-lain saya delete static file yang saya buang. Bila saya buang tu saja, yang ni kita panggil variable lah. Sebab apa? Key ID ni kita boleh assign value lain. Oh ya, okey faham. Kalau katalah sekarang saya letak static final, dia jadi constant lah, itu je maksudnya. Okay, ada lagi. Yang ini yang kita nak display tu. Yang kita ada XML ni, contoh yang ikut dalam app tu, scroll view ni, tukar scroll view. Lepas tu text view je. Kat sini kita ada scroll bars ni vertical. Simple yang ni. Lepas tu dalam ni tak ada apa sangat. Maksud saya cuma kita ada inilah. Sebab kita nak baca data semua tu. Kita kena ada dulu DB ni. Create dia objek tu. Lepas tu db.getData. Baru kita boleh call method tu. Kena create objek dulu baru boleh call method. Kalau ini tak buat, tak boleh. Kalau saya comment error. Dia kena ada. Kalau kata contoh, saya tak create pun. Saya tak create objek pun. Ni, saya declare je. Pun tak boleh. Ni, saya delete Control X for programming. Ini ada error ni. Sebab maksudnya ini tak create objek ni. Ini kita declare. Kalau nak create objek, mesti ada new tu. Mesti ada new. Mesti ada new ni. New, kita call constructor. Ada parameter pass ni. List ni. Context tu. Faham tak? Baru kita boleh call method tu je lah. Kalau faham kan? Lepas tu assign dekat satu variable ni. Data ni. String. Kita guna data tu. Guna data ni dekat set text. Set. SET set. Kalau get maksudnya kita nak ambil. Kalau set kita faham kan, getter setter kan. Itu je lah yang ni, yang pair ni. Untuk display nanti. Jangan ni kosong kan. Kosong sebab apa? Sebab dia masa dia run nanti baru dia keluar. Faham tak? Sebab data kita dalam database. Jadi nak tengok tu kena tahulah. Dah execute, dah run, pergi kat apa? Device File Explorer ni. Atau pergi dekat punya data ni, pergi kat data lagi, data ni, carilah projek awak ni kat mana. Contoh lebih kurang lah, katalah nama ni MySQLite, kata contoh ni, MySQLite ni, ada database, ni lah database lah. Database tak boleh buka sini, tak boleh open ni. Awak kena save dekat mana-mana, dekat desktop. Faham tak? Kalau nak open database, awak tahu tak semua ni? Kena ada ni, software ni. Ni yang saya guna sekarang ni. DB Browser for SQLite ni. Awak kena install lah kat laptop awak. Baru boleh buka database tu. Dia tak boleh buka dekat Android Studio. Tak boleh. Saya beritahu awak lah. Kat sini, okey jugalah. Awak boleh play around lah. Awak ambil tu. Nanti kalau nak apa? Nak awak boleh upload. Awak boleh upload lah, contoh kan, awak dah ubah suai ke, dah save apa kan, write changes ni, buat sesuatu sini, boleh tambah-tambah lah, nak tambah, awak pergilah, nak create table tak? Create table boleh sini, kat sini boleh buat, dah boleh lah, apa nak buat sini boleh, nak exit SQL boleh, nak test ke apa kan, ni nak tengok data, ni contoh, nanti saya akan cerita yang ini, ni database lain, faham? Okay, kalau habis, kalau ni, kita pergi yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini yang pertama tau. Saya modify. Saya modify yang pertama tadi. Kalau tengok sama dia, structure dia sama je, tak ada beza pun. DB helper sama. Tak ada beza pun sama. Beza je kat sini. Faham tak? Beza dekat database. Saya ada dua table. Nampak tak? Satu nama dia program. Saya guna underscore, ikut style dia, underscore program. Satu lagi table dia underscore
student. Faham tak? Ada 2 tables. Okay, untuk program ni kita ada program ID. Dia nampak tak? Ada gambar, ada key kan? Yang kuning tu primary key maksudnya. Ada tu, key tu. Okay, lepas tu integer, data type dia. Satu lagi program name ni adalah text. Text. Okay. Okay, lepas tu kita ada table kedua, student, yang macam yang ada sebelum ni. Ada ID, primary key, integer. Okay. Lepas tu ada name. Okay, auto increment ni boleh nampak ni. ID, integer, primary key, auto increment. Kalau atas ni, program ID pun auto increment. Integer boleh auto. Text tak boleh. Faham tak logiknya? Okay, lepas tu kita ada name, ada email. Saya tambah satu program ID. Maksudnya student ni dia ada program. Tapi saya letak program ID. Okay, kenapa saya tak buat macam ni kalau belajar database normalization? Kenapa saya tak buat macam ni? Contoh, hari ni multimedia. Saya simpan terus dalam database. Abu ni sains komputer apa. Kenapa saya tak buat macam ni? Komputer. Siapa tak saya tak masuk macam ni? Ahmad nanti multimedia. Kenapa saya tak simpan macam ni dalam database? Kenapa? Boleh tak saya buat macam ni? Tak perlulah saya simpan ni macam ni. Ni saya simpan ni program ID ni dalam bentuk nombor. Kalau kita browse, okay, ambil student, nampak? Tengok ni. Muhammad Hazim ni, saya tak tahu apa nama program dia. Yang ada sekarang ni adalah 2. 2 ni adalah program ID. Azizah Maspawi ni, program ID dia 1. HH ni 1, contoh. Boleh tak saya tukar? Tak payah program ID lah. Terus program name. Satu table je. Tak payah buat 2. Kerana ada 2. Sekarang buat 1 je. Student je. Terus ni. Letak sini multimedia. Contoh. 2 ni multimedia. 1 ni computer science. Computer science. Multimedia. Boleh tak saya buat macam tu? Kalau belajar database. Dia ada banyak sebab. Adalah jawapannya. Boleh sana tak boleh? Tak boleh. Ulang balik tadi. Boleh tak kita terus key in terus program name kat sini? Tak perlu guna program ID. Maksudnya kita guna one table je. Tak perlu 2 tables. Sekarang 2 tables. Kita ada program. Satu lagi, kita ada student. Sekarang ni kita nak buang program ni, tak nak guna. Kita nak guna satu saja. Ubah program ID ni dari program name. Jadi 2 ni dua ni maksudnya katalah apa? Multimedia. 1 ni computer science. Boleh tak? Yang lain-lain, macam mana belajar database? Orang dah belajar kan? Logically boleh kalau delete tu. Logically boleh, memanglah boleh. Tapi sebenarnya tak impractical. Tak betul sebenarnya. Ada benda, ada isu nanti. Okay, apa dia? Data as consistency. Consistency. Mungkin kalau katalah orang nak user tu key in, dia boleh mungkin tersalah key in. Multimedia tu ada typo error ke kan, computer science tu salah ke, contoh. Ataupun senang macam ni. Lepas tu nanti awak nak apa? Contoh multimedia tu nak tukar, bukan multimedia, nak tukar multimedia computing. Macam mana nak buat? Sedangkan susah kan? Jadi sebenarnya kalau belajar database normalization yang saya letak ada video tu, kalau awak tengok, dia cara terbaik sepatut kita kena ada 2 table lah. Sebab kat sini kita akan kontrol ni. Kalau ada changes, contoh multimedia ni berubah jadi multimedia computing, kita hanya tukar di sini saja. Betul. Maksudnya admin akan edit dekat yang first ni je. Maksudnya yang program ID 1 ni dia akan tukar multimedia ni jadi multimedia computing sahaja. Automatically yang ada dekat sini dia akan apply, dia akan ikut. Maksudnya ni akan jadi multimedia computing. Ni faham tak? Itu lebih selamat. Kalau kita nak delete pun tak ada masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya kena hati-hatilah bila kita design database. Okay, sekarang ni awak nampak tak? Kita ada berapa table? 2 tables kan? Betul tak? Kita ada student yang awak nampak sekarang ni. Ini dia punya content lah contoh. Dan kita ada program.
Okey, sekarang ni kita nak output, nak display. Kita nak nama saya dengan program apa. Macam mana nak keluar dekat app. Dalam database, dia simpan macam ni. Dia ada link. Ini kita panggil apa? Foreign key. Program ID ni foreign key. ID ni adalah primary key untuk ni lah. Table ni. Yang program ID ni foreign key. Okay, tapi kalau kita pergi dekat table program ni, dia jadi primary key. Jadi kita faham the link. Maksudnya yang ini nanti, yang ini link kat sini, dan link ke sini program. Okay. Jadi persoalannya, katalah saya nak output display lah, nak tahu nama student dengan program name. Kalau ikut macam susah kan? Sebab apa? Program name kat sini. Kat sini tak ada program name. Macam mana cara dia? Itu yang saya tunjukkan awak minggu lepas tu. Ada inner join tu. Okay, kalau tengok sini. Tengok sini. Ni yang satu. Ini yang first. Sekejap. Ni. Okay, kalau tengok sini. Tengok DB helper ni. Jadi ada pertambahan lah. Apa pertambahan kau perasan? Okay, yang ini adalah untuk student table. Tengok. Table student. Ni kan. Underscore student. Dia ada ID, name, email, mobile, ada satu lagi. Ada tak pernah bantu tadi ni. Mana ni? Dia ni tak mau ni. Maksudnya ini adalah untuk apa? Untuk student table. Ada ID, ada sorry. Bukan. Oh, okey. Kenapa tak ada kat sini? Sebab saya tak nak letak kat mana Okey. Okey, sini saya ulang balik Okay, dengar balik, ulang balik. Okay, untuk table student ni sepatutnya ada 1, 2, 3, 4, satu lagi ni 5. Kan? Yalah. Tapi sebabkan yang ini pun kita guna sebagai primary key dalam table program. Jadi tu yang saya mencari mana tadi. Kat sini. Faham tak? Jadi takkan ada dua pula, takkan ini pun nak buat lagi satu kat sini. Sebab tak perlulah. Ni kan constant. Yang ini kita pakai dua tempat. Faham tak? Pakai di dua tempat. Satu dalam table program, satu lagi dalam table student table. Dua tempat kita guna kan. Faham? Ini. Boleh tak awak ni? Saya ulang-ulang ni bagi awak. Faham lah ni. Program ID ni kita ada guna dalam student table. Satu lagi kita guna dalam program lah, table ni. Dua tempat. Okey kan? Okey, lepas tu ini sama seperti biasa. Nak create database sama je. Okey, kat sini nampak dua kali. Ada dua sebab dua. Query table. Okey, ini kita nak create mana? Nak create student table. Apa ni? Saya tambah key program ID ni. Yang ni satu lagi variable ni kita nak create satu lagi table program tadi. Lepas tu kita execute lah. Kita execute yang first dulu, lepas tu kita execute yang kedua. Ni kalau ada banyak table awak nak guna, nak tunjuk. Yang contoh sebelum ni satu. Ni kalau ada 2 ke 3 ke 4 ke macam ni. Okay, lepas tu untuk on upgrade ni pun samalah. Sebab kita kena handle satu-satu. Dot type if exist untuk yang first, untuk yang second. Tu dia akan call balik yang atas. Kan? Faham tak ni? Ni contoh two tables. Okay, untuk insert tak ada masalah lah. Ini cuma penambahan ini je. Kan? Tak ada masalah. Cuma nak get data. Yang ini ada beza. Bezanya apa? Okay, beza kat sini. Okay, saya run kat sini. Oh, sekejap. Dia dah, sekejap. Dia ada ni, sekarang yang ni.
Okay, kita demo dululah. Mana dia? Tak buka. Okay, kita demo dulu Ya, contoh ni kita ada ID, ada name, ada email, ada mobile dan program ID. Kalau kita view, okay, ada ID, ada name, email, mobile, program name. Nampak? View ni tak keluar pun ID. Keluar program name. Nampak? Nampak? Apa saya nak sampaikan ni? ID, name, email, mobile, program name. Kalau ikutkan dalam table student tu program ID. Tetapi saya keluarkan program name. Macam mana boleh keluarkan program name kat sini? Faham tak? Ikutkan dalam ni program ID. Contohlah saya ID, name, email, mobile, program name. Keluar tadi kan? Bukannya program ID. Kan logiknya nampak ni program ID lah. Tapi saya tak ambil dia ni, saya pergi ambil yang link kat sini, saya ambil ni program name ni. Macam mana cara tu? Itulah dia yang inner join tu yang kita tengok minggu lepas sebenarnya. Okay, contoh kan. Okay, kalau kita patah balik di sini. Okay, contohlah kita masuk ZZZ contoh kan. Okay, email ZZZ. Okay, ni saya masuk yang baru .com kan, contoh mobile dia 011-222-333-444 contoh. Okay, program ID dia, okay, katalah dia ni 1, saya masuk 1. Okay, lepas tu kita pun save. Okay, view, tu idea dia. Scroll down ke bawah. Okay, ID 16 ZZZ tadi saya masukkan, kalau masih ingat. Okay, program name dia multimedia. Kenapa multimedia? Satu tu multimedia, sebab dalam database tu, ni saya tak keluarkan kat sini. Dalam database tu, nombor 1 ni adalah multimedia. Kalau 2 adalah computer science. Okay, macam mana kita boleh buat? Okay, macam mana kita boleh buat? Okay, kita tengok sini. Nampak ni. Nampak? Select s.id. S ni adalah nama kita bagi untuk student table. Nampak? Kenapa? Ni saya beri contoh kat awak lah, bagi idea kat awak. Okay, contoh sebab kita boleh buat macam ni. From table student, ada space S. Bermaksud table student ni, kita bagi nama dia S. Boleh buat macam tu. Untuk table program ni, kita bagi nama P supaya pendek, ringkas. Dia tak panjang lah pula kan. Table underscore student ni ada space tau, S. Inner join nanti dengan table program ada space P. Jadi yang S ni merujuk kepada table student, yang P tu merujuk kepada table program. Jadi yang field, yang kolom saya nak display adalah ID daripada table student. Okay, saya tukar nama pula. Saya nak tunjuk ke awak ni, ke apa. Dan saya pun nak ingat-ingat balik jugalah. Kita boleh buat macam ni. Ini, okay, yang ni nanti, bila dia access nanti, dia akan bagi kita bentuk SID. Bukan ni lagi. Yang bentuk ni. SID, ini S name, dia ada S email, saya buat itulah. S mobile. Okay, lepas tu P program name. Ini ada inner join ni. Inner join kan, dengan satu lagi table. On mana? On. S tadi ni daripada student program ID sama dengan program table program ID. Okey, jadi setelah saya dah ada S tadi ni kan, ada S ni. Nampak ni? SID lah. Ni SID. Cursor.get column index. Jadi SID bukannya ni. Bagi saya dah tukar jadi SID yang dia return. Ingat lagi tak sikul-sikul yang kita main-main dulu tu? Boleh tengok balik S tu sebenarnya. Ni S name, S email. Jadi jangan tak faham lah. Sebab ada S ni. Ini kita tukar jadi ini. Okay, jadi dapatlah index untuk setiap satu kolom field tu. Okay, lepas tu tak ada apalah sebenarnya. Kita dapat index ni. Yang ini kita akan guna kat sini. Untuk retrieve dia, untuk dapatkan ID ni semua ni.
Semua dalam string lah. Baca dalam string. Return string lah. Nampak? Tu close. Dah, itu je lah. Tak tunjuk dekat awak. Okay, jadi kalau pergi dekat sini, dekat Google Classroom awak, awak tak tengok saya tak tahu. Saya dah letak dah. Saya letak kat sini. Okay, kan ni. Boleh tengok sini. Okay, ada ni multiple ni. How to create multiple tables ni. Video ni. Okay, 23 minit je. Boleh tengok sini. Okay lah kalau tengok. Saya pilih punya video-video ni. Kalau tak dengar kan muzik ni kan. Tak payahlah. Yang ni kalau pergi nanti awak subscribe pun bagus. Apa ni channel ni. Dia boleh lah awak lihat. Dia tunjuk macam tu lah. Dah cakap lah. Hands on terus lah. Dia tunjuk. Simple je lah. Ada 3 tables ni. Dia tunjuk. Jadi kalau awak boleh faham apa saya ajar tu, awak dah tak pelik lah. Awak. Sebenarnya apa yang saya ajar awak tu, saya dah explore dah sebenarnya. Saya dah tengok tu contoh orang buat. Kan? Apa saya ambil pun daripada yang ada. Jadi sebenarnya benda tu common. Maksud kalau faham, InsyaAllah boleh ikut je lah. Buat benda lain pun. Macam ni kan. Boleh ikut kan kalau tengok. Set create table ada lagi tu. Ambil masa sikit lah. Maksudnya ambil masa sikit duduk. Ni apa? Dia ada berapa string kat situ. Pada 3 tables. Yang best tu kita boleh forward. Depan sikit. Laju sikit. Kan. Boleh laju sikit. Nampak ni. Ada 3 kan. Dia ada 3. Contoh dia buat ada 3. Kan seronok kan zaman sekarang ni. Zaman saya mana ada benda ni. Tak ada. Ke depan boleh kan. Kalau nak ke belakang balik. Macam tu. Okay, nanti tengoklah yang ni. Faham tak? Kalau nak beli. Kenapa saya sebut ni? Sebab dalam awak punya group project ni, awak dah tengok tidak ni? Mana? Ni pula group project ni. Kan? Dah baca tidak ni? Itu saya dah sentuh lah se-GPA apa ni. Okey, semua yang ada ni, cepat sikit Pak saya hari ni juga kot. Saya akan upload members tu semua tu dekat Google Classroom. Setiap group tu saya akan upload dekat Google Classroom. Nanti boleh tengoklah info dia. Siapa yang tak ada tu cepat-cepat lah. Kan? Mesti dah ada group dah ni. Okey, kalau tengok sini, ni saya dah bagi kat awak tau. Ada berapa table ni. Saya dah bagi dah ni. Awak tak payah nak fikir dah ada berapa table. User table. Nampak? Faham tak ni? User table. Kita ada ni. SID ni student ID. Primary key. Nak beritahu. Student ID ni adalah primary key. Lepas tu ada name. Ada email. Ada password. Ni contoh. Student ID. Contoh untuk student name. Contoh email. Contoh password. Contoh. Ada satu table lah. Mungkin ada 2 record ke? Boleh. 3 ke? Tak ada masalah. Kan? Walaupun phone tu untuk seorang pegang. Tapi dia boleh masukkan maklumat untuk kawan dia. Contoh. Faham? Kan ni se-GPA kan? Contoh awak nak kira se-GPA kawan awak. Masukkan lah. Simpan database. Contoh. Okay. Lepas tu kita ada ni. Registered course table. Maksudnya student tu. Okay. Dia semester berapa. Dia ambil course apa. Nampak tak? Ada 1 ni adalah primary key lah. Ini auto increment. 1, 2, 3 ni. Yang kedua ni foreign key. Faham tak? SID ni. Foreign key. F key. Foreign key. Student ID. Semester 5. Code. Foreign key. Code. Course code. Ni grade ni. Foreign key. Maksudnya kalau nak tahu code name. Kat sini ya. Kita dapat kod dia, tahulah name dia apa. Tahulah credit hours. Setiap kod, course code, setiap course ada credit hours. 3 ke 4 ke. Kita akan guna untuk calculate CGPA. Ini grade table ni. Teruskanlah sampai F.
Jadi paling tidak awak semua akan faham macam mana nak kira CGPA paling tidak sebelum awak grade. Nanti tak tahu macam mana. Ni contoh output dia. Keluarlah maklumat, student dia, nama dia, CGPA dia berapa keseluruhan. Total credits yang dia dah ambil berapa. Total points dia ambil berapa contoh. GPA untuk setiap semester. Kata awak 5. Semester 1 dia dapat 2.90. Adalah senarai course dia. Sampai semester 5 contohlah 3.67 dia dapat dean list. Kalau dapat dean list macam mana tu. Okay, mana ni senarai yang dia ambil semester ni contoh. Okay, ini maklumat tentang CGPA. In Malay lah ni Melayu kan. Okay, yang ini anda perasan tak ni? Yang ni saya cari juga ni. Saya cari juga nak tengok ada tak sebenarnya di internet apa yang saya nak buat ni. Yelah, saya bukan apa saja nak tengok lah. Kalau cari tu mungkin jumpa lah kot. Tapi ni saya jumpa ni dia taklah sama. Dia ada idea. Masa kalau awak tengok ni, awak akan dapat idea macam mana nak baca database tu. Baru tengok lah. Jadi saya bagi sejam lebih lah ni. Kalau nak boleh cepat sikit. Kalau Raja bagus tau. Dia saya respect lah. Pak saya memang jiwa saya sama macam dia ni. Kalau nak mengajar mesti kena lukis sebenarnya. Tapi saya tak suka guna drawing tablet ni. Nak tunjuk kat student tu. Ni kalau awak buka ni awak tengok. Kadang awak reka. Sejam tak lama. Awak ambil masa. Duduk dalam sejam tu. Tengok video ni. Awak akan faham tau. Kan saya dah ajar awak ni. Awak dengar. Mesti awak akan okey. Macam tu ke? Faham tak ni? Untuk ni lah. Sebab sebenarnya kita dah towards the end lah ni. Nak habis dah pun kan. Minggu depan minggu ke-12. Okay, lagi kelas ada, lab ada macam biasa. Maksud saya yang main topik tu dah cover lah sebenarnya. Kan log in, log out tu patutnya awak dah faham lah macam mana nak buat kan. Yang CRUD ni. Okay, minggu depan kita sambung lagi. Minggu depan kita nak tengok pula yang advance sikit lah. Untuk log in, log out ada contoh tu. Yang advance tu lagi interesting lah. Lagi menarik lah. Kita tengok nanti. Lepas tu kalau nak tengok list view, macam mana nak buat list view graph. Graph tu saya nak explore je lah kot. Saya akan bagi satu ni, awak tengok macam mana kita nak buat graph dan nak create graph lah dalam mobile app. Jadi awak dapat idea lah sikit. Cuma yang saya tak fokus ke awak ni, kalau kita nak access hardware. Contoh kita nak baca kamera, kita nak gyro apa tu, tu saya tak ada kan dalam ni kan. Macam geolocation nak baca apa latitude, longitude tanya kan. Saya tak ajar lah kan. Tapi sebenarnya kalau awak ada asas apa yang kita belajar ni, awak boleh explore je benda tu. Android ni kalau betul-betul berminat, awak teruskan. Sebab faham tak, Android ni bukan setakat dekat smartphone. Android ni mobile kan, mobile programming. Kita guna dekat smartwatch, dekat apa tu kereta tau. Kereta, siapa ada kereta? Kereta saya tak ada lah. Kereta yang canggih tu, yang ada Android player apa benda tu kan. Sebenarnya, Android ni agak popular tau. Betul, saya cakap betul, serius cakap. Saya cakap betul ni. Siapa yang berminat, awak boleh teruskan. Saya tak tahulah awak minat tak minat. Cubalah, siapa yang boleh pergi. Kalau tengok, salary pun okey. Salary pun agak bagus tau sebenarnya. Tak ada masalah ni. Android Developer Salary Malaysia kalau tengok kalau survey boleh tahan tau. Boleh lah. Kalau dapat gaji macam ni, average base salary, ini kalau dapat ni kata di Malaysia, tak tahu betul tak betul. Kalau ini awak dapat, hebat awak. Tapi nak dia lah. Kan kena bagus betul lah kan. Banyak kena tahulah. Bukan tu saya nak kata tu. Kita belajar kena ada ilmu. Kalau kita tak boleh nak buat macam mana? Kan? Itu susahnya tu. Macam ni. Ada je kerja. Ni kalau apa Android developer, kalau nak pergi tengok apa web application developer, kalau nak tengok apa iOS developer, ada juga.
Kalau iOS developer ni lagi mahal kot. Nah, ini native bukan hybrid. Kita buat spesifik untuk tu. Siapa kata tak boleh cari makan Android? Orang kata sekarang tak belajar Android, kita belajar Flutter. Android pun ada gunanya. Akan guna, ramai orang pakai. Ini apa? iOS Nah, tengoklah gaji. Awak boleh klik lagi ni. Macam awak yang ada sekarang ni, cuba ambil masa daripada awak kadang, buat benda yang ni, cari maklumat. Kan? Contoh, awak minat apa? Cari. Okay. Apa dia nak? Dari segi requirement. Awak pergilah. Kalau jenis yang rajin, pergi. Apa requirement? Apa dia nak dalam kerjaya tu? Boleh pergi tak? Tengok. Cari maklumat tu. Ini 11,000 ni apa ni? Hell. Kan? Ini dahsyat lah. Kalau macam ni, kerja-kerja macam ni kan. Kerjanya saya tak tahulah macam mana keadaan dia. Tapi kalau kita dah minat, tak ada masalah. Front end developer, apa dia? Apa dia punya, apa kata requirement dia lah. Dia kena tahu apa, pengalaman ke, apa ke. Faham tak? Saya tunjuk berapa. Pergi buka minda awak. Carilah. Sebab awak pun nanti nak habis belajar. Boleh tengok-tengok lah apa minatnya. Faham? Fokus kan part 5 ni. Habiskan. Jangan repeat. Next sem ada lagi satu. Lepas tu ada internship. Masa sekejap je kalau nak tahu. Okay, ada soalan tak? Saya share sikit berapa selain ini. Yang ini nak cerita ke awak, website ni sqlitetutorial.net, www.sqlitetutorial.net. Nampak? Saya banyak menggunakan ni kan, sebab zaman sekarang kita dah ada banyak sumber. Ni contoh ni kenapa saya ambil ni, dah tunjuk ke awak. Untuk SQLite, dia punya data type dia ni je. Null maksudnya tak ada value lah kan, unknown ke, integer, dia ada berapa size lah, real, okay, text, BLOB ni. Itu saja. Untuk SQLite, kalau nak simpan date dengan time, dia ada cara dia. Ni ada link kat sini.